Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda Racun. Kali ni gang, saya bawakan khas untuk korang. Kita ada smartphone gaming termurah yang dikuasakan Snapdragon 888. Inilah ada Nubia Red Magic 6R. Phone ni ada shoulder trigger button kiri dan kanan. Dia ada screen sampai 144Hz refresh rate, 4 lapisan liquid cooling, dikuasakan chipset Snapdragon 888. Dan yang paling best phone ni kan, korang boleh beli pada harga bermula RM2,033 ke RM2,200, depend pada spek yang korang pilih dan juga variant. So kalau korang nak tahu apa yang best, apa yang kurang pasal phone ni, jom kita mulakan racun sekarang. Alright gang, so dekat tangan saya sekarang ni kita ada kotak Red Magic 6R, yang mana device ni memang saya dah lama sangat nak share dengan korang sebelum saya kena COVID lagi, dan device ni memang dah lama sampai kat studio. Disebabkan saya kena COVID time tu, saya peram dulu, saya letak, saya bagi dia relax dulu. Saya just buka dia punya plastik luaran je, dalaman dia, device apa semua memang saya tak tengok lagi lah, saya biar dulu time tu kan. So, device yang ada dekat tangan saya sekarang ni adalah China set actually. Sebab time tu belum rasmi lagi dekat pasaran Malaysia device ni. Sekarang ni dah rasmi lah. Kalau harga jualan tu untuk pasaran Malaysia sekitar RM2,200 lah kalau tak silap. Dan device ni saya beli untuk China set, saya cari dekat seller Facebook lah. Dia jual sekitar RM2,100 untuk ready stock. Kalau pre-order tu lebih murah untuk China set ni, sekitar RM2,033 macam tu lah. Alright, so sekarang ni apa yang ada di bahagian luaran kotak. Saya perasan untuk kotak Red Magic 6R ni nampak lebih minimal, tak segarang yang ada dekat regular Red Magic 6 ataupun 6 Pro punya kotak lah. So di bahagian luaran ni korang boleh tengok lah, dia macam ada cut out macam untuk menunjukkan dia punya logo tu. Dan bila korang buka dekat sini, dia punya macam robotik punya macam design tu ada dekat dalam. So kalau korang tengok lah, dia punya design tu sendiri boleh kata matte black something, just nice lah. Di bahagian bawah ni ada tulisan Red Magic, dia macam warna tu berkilau-kilau sikit bila kena cahaya. Di bahagian sisi kanan dan kiri just ada tulisan Red Magic saja, di bahagian bawah kosong. Di bahagian atas dekat sini just ada email number dan juga varian yang saya beli ni 828GB ROM. So, apa yang ada dalam kotak? Sekarang kita akan cuba buka dan tengok sendiri kan. Kita akan tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first of all di bahagian depan ni korang boleh nampak lah ada satu lagi lapisan kotak. Yang mana kalau korang tengok dekat dia punya logo tu, korang dah tahulah dalam ni biasanya ada SIM tool ejector, lepas tu ada casing silikon dan juga ada dia punya manual cara-cara penggunaan. Yes, betul, korang boleh tengok sendiri. Saya agak suka lah bila dia bagi casing ni kan, so saya tak perlu nak beli asing, senang. So boleh beli terus pakai. Alright, so inilah dia kita punya Red Magic 6R. Just nice. Saya memang tak pernah tahu lagi, saya tak pernah pegang lagi. Oh, nice, tak berapa berat, tak berapa ringan. Ok, lepas ni kita tengok apa yang special ada dekat phone ni. So far design dia nampak nice juga, walaupun tak segarang yang ada dekat Red Magic 6 ataupun 6 Pro punya design. Apa lagi ada dalam kotak, saya perasan dekat sini kita dapat juga QR code something dekat sini. Kita akan tengoklah apakah rahsia di sebalik QR ni. Kita akan scan dan tengok sama-sama nanti. Alright, dan terakhir di dalam kotak ni gang, of course korang juga akan dibekalkan dengan aksesoris basic macam kabel, adapter. So boleh kata Red Magic ni agak pemurah, dia tak kisah ada bagi je semua, korang tak perlu nak beli asing. Untuk kabel dia sendiri saya perasan warna merah. Biasanya untuk kabel merah macam ni korang akan dapat bila korang beli device OnePlus. Untuk port dia tu USB-C to C. Dan kalau korang letak kabel ni, korang nampak tak kat celah tu geng, apa yang korang nampak? Yes, korang juga akan diberi dekat sini adapter tambahan untuk korang pakai audio jack dekat korang punya phone. Benda ni memang bagus, tapi yang tak bagusnya bila dia letak benda ala kabel adapter dalam kotak ni. Bermaksud Red Magic 6R ni tak ada lubang kegemaran ramai macam yang disediakan dekat Red Magic 6 dan juga 6 Pro. Dan terakhir geng, antara benda yang bagi saya membezakan lah kalau korang beli set China ataupun set my set ni, dekat sini kalau yang China set ni geng, korang akan dibekalkan dengan adapter sekitar 55W. Tapi kalau korang beli my set, dia bagi 30W lah. That's why lah satu benda, the reason why yang saya beli China set ni selain daripada harga dia lebih murah. Ok, so sekarang ni kita akan cuba ambil kita punya Red Magic 6R. Kita akan cuba buka dulu dia punya plastik ni kan, nak tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, agak ketat juga sebenarnya kan. Alright. Oh, ketat tu gam dia. Inilah dia Red Magic 6R, yang mana R tu stand for racing. Saya sendiri pun tak sure lah apa yang dimaksudkan dengan racing dekat Red Magic 6R ni. Adakah nak bagi tahu performance dia yang super kencang ke apa? Tapi apa yang menarik dekat sini, even Red Magic 6R ni boleh kata model yang paling basic dalam family Red Magic 6, dia still dibekalkan dengan Snapdragon 888. Tu boleh kata antara part lah yang saya boleh puji dekat Red Magic 6R ni. Kalau bercakap dari segi rekaan, Red Magic 6R ni memang sangat-sangat berbeza lah kalau kita comparekan dengan Red Magic 6 dan juga 6 Pro, yang mana kedua phone tu memang korang boleh nampak sendirilah rekaan tu memang sangat-sangat nampak macam phone gaming.
Untuk rekaan 6R ni bagi saya dia motor regular phone, dia tak ada RGB dekat belakang, tak ada fancy design dan juga tak ada active cooling fan dekat dalam phone ni. Tapi masih dibekalkan dengan material yang samalah daripada glass dan juga metal chassis. Since dia tak ada active cooling fan yang terbina, so phone ni bila korang pegang tu memang terasa lebih nipis dan nampak lebih ringan lah. Untuk part handling tu bagi saya 6R ni lebih better dan body dia pun memang terasa lebih compact. Dia punya curve design di bahagian sisi pun membuatkan bila korang pegang phone ni terasa lebih selesa. Out of the box, phone ni dah pun dibekalkan dengan screen protector. So kalau bercakap dari segi perlindungan skrinnya pun dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3. Apa yang menarik pasal paparan hadapan phone ni kan, dia lebih luas dengan bezel yang lebih minimal dengan penggunaan kamera jenis berlubang kalau kita comparekan dengan regular Red Magic 6. Terdapat juga optical fingerprint scanner yang tertanam di dalam skrin. So far untuk kelajuan tu bagi saya not bad dan boleh kata sangat-sangat accurate bila korang touch dia punya skrin. Beralih di bahagian sisi kanan phone, dekat sini macam korang nampak lah memang sangat clean tanpa sebarang lubang ataupun butang. Beralih di bahagian atas, just ada lubang mic dan juga line antena. Beralih di bahagian bawah, korang boleh tengok lah ada single speaker, ada mic, port USB-C dan juga ada slot SIM yang menyokong dual SIM. Kalau beralih di bahagian sisi kiri, dekat sini lebih special lah macam korang nampak, selain dia ada volume rocker up and down dan juga power button, phone ni juga dilengkapi dengan shoulder capacitive trigger dengan touch rate sekitar 400Hz. Untuk rear panel phone ni sendiri just ada dua warna sajalah, sama ada korang nak pakai warna silver ataupun warna hitam macam yang ada dekat tangan saya sekarang ni. Material yang diguna pakai pada body phone ni dia jenis glossy, memang senang nak lekat cap jari korang lah kalau korang tak pakai case. So far pattern yang tertanam dalam panel glass ni pun bagi saya memang sangat-sangat menarik dipandang. Kalau korang tengok dekat tengah tu dia macam ala-ala carbon fiber look. Kalau korang tengok di bahagian sisi kanan dan kiri dia macam ada silver box. Kalau di bahagian atas tu dia macam ada black bar, plus di bahagian sisi kanan atas tu ada tulisan Tencent Games. Cuma saya perasan phone ni punya camera bump tu boleh kata agak tebal, tapi actually tak ada isu sangat lah kalau korang ni suka pakai casing. Untuk lens dia sendiri dekat Red Magic 6R ni nampaknya dah pun di upgrade lah daripada quad cam berbanding triple cam yang ada pada Red Magic 6 dan juga 6 Pro. Kalau bercakap dari segi kekurangan fizikal yang saya nampak lah kan ada dekat Red Magic 6R ni, first kali dia tak ada slot SD card, so korang tak boleh nak kembangkan lagi memori internal phone ni. Dia juga tak ada audio jack, dia juga tak ada stereo speaker. Dan apa yang paling saya rasa sangat tension lah dekat phone ni kan, dia punya kedudukan lubang speaker tu bagi saya sangat-sangat mengganggu time korang tengah gaming. So far kalau bercakap dari segi part screen ni, memang saya rasa saya tak ada apa sangat nak komplain lah. Dari segi dia punya spek yang ditawarkan tu memang sangat ngam, memang terbaik dah lah untuk gamer dan juga untuk average user. Panel yang ditawarkan dekat sini jenis AMOLED memang sangat cun dengan resolusi Full HD+. Dia juga support 10-bit color, ada DCI-P3, HDR10+, dan juga Wide1L1 untuk korang tonton kandungan HD dekat Netflix. Boleh kata untuk skrin ini memang syok untuk korang buat kerja. Lagi-lagi, skrin ini dapat produce warna sehingga 1 bilion warna, memang best lah untuk korang lain movie. Kalau untuk gaming pun bagi saya skrin phone ni pun dah sangat powerful. Macam korang nampak, korang boleh tukar lah sama ada korang nak pakai yang paling minimum 60Hz kepada 144Hz max dia punya refresh rate. Dan kalau korang tertanya pasal dia punya touch sampling rate, phone ni boleh capai max hingga 360Hz. Cuma saya notice satu benda dekat sini, macam korang nampak, dia tak ada option lah untuk korang aktifkan adaptive refresh rate dekat setting, yang mana fungsi tu untuk jimatkan lagi korang punya bateri. Dari segi keterangan screen phone ni pun bagi saya cukup terang, yang mana max brightness tu boleh pergi sehingga 770 nits. Memang sangat-sangat ok kalau korang nak guna phone ni di bawah cahaya matahari, memang tak ada sebarang gangguan. Apa yang saya perasan kan, dia punya single speaker tu bagi saya boleh kata agak kuat lah untuk max volume. Cuma kalau dari segi quality tu memang sangat-sangat kurang memuaskan lah. So sekarang ni saya akan aktifkan value yang paling tinggi dan korang boleh nilaikan sendiri. Macam korang sedia maklum, kalau Red Magic 6R ni dilengkapi dengan chip flagship Snapdragon 888 dengan binaan 5nm. So prestasi yang ditawarkan tu memang top notch lah, tanpa sebarang isu stuttering ke, lagging ke kan. Cuma problem yang ada yang selalu berlaku dekat chip Snapdragon 888 ni adalah masalah overheat tu. Untuk atasi isu tu, phone ni dilengkapi dengan 4 lapisan cooling system daripada kombinasi grafin, large vapor chamber, copper foil dan juga metal frame. Untuk skor AnTuTu benchmark yang ada dekat Red Magic 6R ni pun boleh kata cukup tinggi. Saya dapat sekitar 800,000 lebih. Even model saya ni hanyalah 8GB RAM sahaja. Sekarang ni saya akan tunjuk dekat korang apa yang special ada dekat dalam game space Red Magic 6R. Dekat sini rasanya standard lah macam phone game yang lain juga. Kalau korang install game, dia akan automatic masuk dekat dalam game space ni. Cuma kalau korang pergi di
bahagian profile ID dia, kat sini ada beberapa benda lah yang korang boleh tweak lagi untuk dapatkan performance yang lebih mantap. Next, saya akan tunjuk kepada korang macam mana korang nak aktifkan special features bila korang tengah in game. Cara je senang sahaja, korang swipe di bahagian sisi kanan atas. Dekat sini korang boleh tengok lah ada banyak fungsi yang akan memudahkan sesi gaming korang. Contoh kalau korang nak tingkatkan lagi dia punya performance, dia punya warna, korang just tekan saja game enhancement dekat sini. Dan kalau korang nak main dia punya shoulder trigger tu, korang just tekan saja shoulder trigger. Di bahagian atas tu korang boleh mapping dulu button kat mana yang korang nak. Di bahagian bawah tu ada touch sensitivity. So far saya dah try, dia punya button ni bagi saya memang sangat-sangat responsif lah, dia punya shoulder trigger ni. Yang mana dia punya shoulder trigger ni kan, dia punya touch sampling rate tu sekitar 400Hz. Untuk features lain ni rasanya standard macam phone-phone game yang lain juga dekat sini, tak ada apa yang special. Korang boleh tukar dia punya refresh rate, korang boleh tukar suara dekat Magic Voice, ada MI Assistant, frame rate display untuk korang keluarkan dia punya FPS counter. Untuk charge separation ni pula, bila korang gaming tu tanpa korang kacau dia punya bateri, dia akan terus melalui kabel kepada smartphone korang. Dan kalau hunting mode bila korang tekan ni, dia inverted color, so kalau ada enemy yang sembunyi kat tempat-tempat yang gelap tu, korang boleh nampak lah kiranya. Untuk PUBG dekat sini, korang boleh dapatkan grafik yang paling tinggi Ultra HD, ataupun korang boleh dapatkan frame rate yang paling tinggi dekat sini sampai 90fps. So far saya dah try lah main PUBG dengan setting grafik smooth 90fps. Saya main sekitar dalam 47 minit macam tu. Bateri drop dalam 20% dengan suhu max boleh pergi sekitar 41 darjah Celsius dalam keadaan saya gaming tanpa saya pasang aircon lah. Dia punya performance tu tak cakap banyak, memang sangat-sangat smooth, FPS pun boleh kata sangat-sangat stabil. Saya try juga tau main Apex Legends versi beta ni kan, saya nak check lah macam mana tahap suhu dia tu, overheat melampau ke tidak. So far untuk graphic quality saya setkan kepada Ultra HD, dengan FPS setting saya setkan kepada Ultra. 47 minit gameplay, suhu max saya boleh dapat sekitar 45 darjah Celsius dengan penurunan bateri sebanyak 29%. Bateri life ni pun actually kan dia tak adalah teruk mana tau, even bateri dia tu memang 15% lebih kecil berbanding dengan regular Red Magic 6. So far untuk penggunaan social media tanpa sebarang gaming, saya dapat SOT hampir 6 jam dalam mod 144Hz refresh rate always on plus guna data dan juga wifi. Kalau untuk gaming highest graphic plus 144Hz refresh rate always on tu, SOT saya dapat hampir 4 jam. Untuk 55W adapter yang dibekalkan tu pula, kalau kita charge daripada kosong ke 100%, saya dapat ambil masa sekitar 50 minit. Kalau bercakap dari segi kamera, once kita masuk ke dalam dia punya menu aplikasi kamera ni, bagi saya dia punya UI ni agak kurang friendly user lah. Yang mana kan kalau korang nak gunakan dia punya wide angle camera tu, korang kena masuk dulu di bahagian mode pro, baru ada fungsi untuk korang aktifkan wide angle camera. By default dekat foto ni tak ada, yang bahagian sisi ni just ada fungsi untuk korang zoom saja. Cuma apa yang saya boleh puji, kalau korang pergi di bahagian camera family dekat sini, yes ada banyak sangat features kamera yang fun untuk digunakan. Next, kalau beralih di bahagian video pula, dekat sini korang boleh merakam dengan resolusi yang paling tinggi 8K, memang ok lah, just nice. Cuma yang kurang dia punya rakaman video tu dia tak ada OIS, dia just bekalkan dekat sini hanyalah EIS saja. So korang boleh tengok sendirilah dia punya rakaman hasil video tu. So far untuk kualiti gambar daylight ni pun bagi saya tak mengecewakan lah untuk sebuah smartphone gaming. Boleh kata sangat sharp, crispy, clean, dan range pun terbaik, color pun boleh kata accurate. Macro shot pun nice jugalah untuk korang snap gambar close up yang lebih detail, warna dan kontras yang dihasilkan pun agak baik. Okey, kalau bercakap dari segi selfie camera pula, yang mana untuk Red Magic 6R ni, dia punya selfie camera tu dah pun di-upgrade lah dari 8MP lah dekat Red Magic 6 kepada 16MP. Sistem operasi menjalankan Windows 11 dengan skin Red Magic UI 4.0. So far skin ni memang banyak benda yang korang boleh customize. Dia punya AOD pun macam korang nampak sendiri, team yang disediakan pun ada banyak. Since unit saya ni China ROM, so memang banyak lah Bloodway. Dan macam biasalah untuk Play Store ni memang kena install secara manual. So far untuk aplikasi penting macam online banking, Grab, MySejahtera, online shopping semua boleh guna tanpa sebarang isu. SIM pun ok je coverage dia, map pun tak ada masalah. Cuma isu standard dekat channel ROM ni lah, macam biasalah WhatsApp Noti ni kan, even saya dah aktifkan auto start, segala permission dekat WhatsApp, still dia akan auto hibernate bila korang lama tak guna app tu. Dan kalau korang tekan link macam WhatsApp ataupun Google Meet tu pun, dia tak dapat navigate kepada aplikasi tu, korang terpaksa buat secara manual. So again, rasanya itu saja video kita untuk kali ni. Bagi saya dengan harga yang ditawarkan tu memang kena dah dengan spek. Cuma adalah pro and cons tu depend jugalah pada priority korang. Boleh pilih variant mana yang kena dengan bajet korang. Anyway, sebelum tu saya nak ucap
ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendoakan kesihatan saya. Alhamdulillah lah, sekarang saya dah habis kuarantin, kesihatan pun makin baik. So itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun seterusnya. Assalamualaikum.